Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Azlaida binti Muhammad Noor bersama sahabat-sahabat saya akan membentangkan tugasan kumpulan bagi kursus dasar dan analisis fiskal berkenaan cukai pendapatan individu di Finland. Cukai merupakan kutipan yang dikenakan secara mandatori daripada pihak yang dicukai kepada kerajaan, di mana ia berasaskan kriteria yang ditetapkan seperti penggunaan barang dan perkhidmatan atau pemilikan pendapatan dan kekayaan. Skop kajian adalah cukai pendapatan individu di Finland berdasarkan beberapa faktor iaitu: pertama, perkembangan ekonomi Finland yang sangat positif. Kedua, penggunaan euro sebagai mata wangnya dalam sektor ekonomi. Dan ketiga, kedudukan negaranya di tempat yang kelima dengan kadar cukai teratas untuk pendapatan tinggi iaitu 57.5%. Era pasca perang menyaksikan pembangunan ekonomi yang pesat dan kestabilan politik di Finland walaupun dulunya ia hampir musnah akibat peperangan yang berlaku. Namun, Finland bangkit menjadi sebuah negara yang mempunyai aliran ekonomi yang sangat kompetitif dan berteknologi tinggi. Finland juga merupakan rakan dagangan utama kepada Kesatuan Soviet walaupun mempunyai hubungan yang tidak baik dengannya. Pada tahun 1991, menyaksikan kejatuhan Kesatuan Soviet dan ia memberikan tamparan yang hebat kepada ekonomi Finland. Namun, Finland telah memulihkan ekonominya dalam masa yang singkat dan pada tahun 1995, Finland diterima untuk menyertai Kesatuan Eropah. Kini, Finland dianggap sebagai sebuah negara yang sangat maju terutamanya dalam penggunaan internet dan industri telefon bimbit serta cukup terkenal dengan sistem pendidikan dan sistem sosial yang cemerlang. Cukai pendapatan didefinisikan sebagai pengenaan cukai oleh kerajaan ke atas pelbagai jenis pendapatan rakyat yang melebihi jumlah yang ditentukan. Cukai pendapatan antara yang terpenting kepada negara dan ia boleh dikenakan kepada individu dan syarikat perniagaan yang mesti dibayar setiap tahun. Cukai dilaksanakan di semua negara di dunia bertujuan untuk mencapai beberapa matlamat yang tertentu iaitu: pertama, sebagai punca utama kepada hasil negara. Kedua, sebagai sumber agihan semula pendapatan negara kepada rakyat. Ketiga, kestabilan harga. Keempat, pertumbuhan ekonomi dan guna tenaga penuh. Klasifikasi cukai pendapatan individu di Finland berdasarkan beberapa kriteria berikut iaitu: pertama, kaedah pembayaran cukai yang dikenakan kepada rakyatnya mengikut jumlah pendapatan dan golongan yang tidak berkemampuan dikecualikan daripada pembayaran cukai. Kedua, pengiraan asas cukai yang berbeza mengikut jumlah pendapatan, perbelanjaan, penggunaan kepada barangan dan perkhidmatan serta kekayaan setiap individu. Ketiga, penggunaan kadar cukai yang berbeza yang perlu ditanggung oleh rakyatnya dengan kadar cukai yang bergantung kepada jumlah pendapatan atau kekayaan yang dimiliki. Finland mengenakan kadar cukai yang sangat tinggi kepada rakyatnya bergantung kepada jumlah pendapatan kekayaan rakyatnya iaitu sebanyak 30% ke atas jumlah pendapatan tahunan mereka. Mempunyai sistem kawalan cukai yang ketat di mana penalti akan dikenakan sekiranya cukai tidak dibayar. Ini kerana pendapatan cukai individu merupakan bahagian utama pembayaran negara. Finland mengenakan cukai pendapatan individu kepada bukan warga negara yang menetap melebihi 6 bulan
di negaranya dengan kadar yang sama dengan rakyatnya. Prinsip percukaian menjadi rujukan kepada keberkesanan sesuatu cukai. Antaranya ialah equity, kecekapan ekonomi dan keberkesanan pentadbiran cukai. Namun, pada bahagian ini kita hanya akan menyentuh dua elemen sahaja, iaitu prinsip equity di mana ia memerlukan cukai diadakan dengan adil dan saksama ke atas rakyat. Ianya berasaskan kepada dua teori yang sering dikaitkan dengan prinsip equity, iaitu teori faedah dan teori keupayaan membayar, di mana kedua-dua teori ini berhubung kait dengan konsep asas equity, iaitu equity mendata dan equity menegak. Equity mendata merujuk kepada agihan cukai di antara individu yang mempunyai kedudukan cukai yang sama, di mana individu yang mempunyai jumlah pendapatan yang sama perlu membayar jumlah cukai yang sama. Manakala bagi konsep equity menegak pula dikaitkan dengan individu dikenakan cukai pada kadar yang berbeza mengikut kedudukan ekonomi masing-masing. Keberkesanan pentadbiran percukaian melalui perkhidmatan awam dan ia mesti diperkasakan dengan cekap dan berkesan dengan menggunakan kos yang berpatutan. Bagi memastikan adanya pengakuran di kalangan pembayar cukai, peraturan dan undang-undang yang ketat perlu dikuatkuasakan seperti tindakan denda atau penalti yang tinggi terhadap pihak yang bersalah atau ingkar atau kedua-duanya. Memastikan semua pihak melaksanakan kewajipannya dalam memperkasakan pematuhan terhadap sistem percukaian negara supaya tidak berlaku penggelakan dan pelarian cukai di kalangan pembayar cukai yang boleh melumpuhkan ekonomi negara. Cukai pendapatan individu di Finland menyumbangkan sebanyak 44% daripada keluaran dari negara kasar KDNK, berbanding dengan di Amerika Syarikat hanya menyumbang sebanyak 25%. Di Finland, ianya telah menetapkan gaji dan upah yang diterima dengan jumlah pendapatan sebanyak 1.2 juta setahun. Akan dikenakan pembayaran balik sebanyak 51.5% kepada negara. Kutipan cukai ini merupakan pendapatan tahunan sesebuah negara. Menerusi cukai yang tinggi dikenakan kepada rakyatnya, maka kerajaan dapat menghasilkan pelbagai kemudahan kelas pertama. Ia dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Oleh itu, kerajaan dapat mentadbir dengan adil dan saksama. Finland menghasilkan sistem percukaian yang berkesan dengan permatuhan dan pemekasaan dari segi undang-undang dan peraturan ke atas pembayar cukai, seperti pengenaan penalti sekiranya cukai tak dibayar. Jelasnya, Finland mempunyai ekonomi yang begitu dinamik, sistematik dan juga merupakan sebuah negara yang begitu efisien dari segi pentadbirannya. Bahagian ini kita akan memfokuskan kepada 4 skop utama, iaitu 1. Implikasi terhadap hasil negara. 2. Implikasi terhadap agihan semula pendapatan. 3. Implikasi terhadap kestabilan harga. Dan 4. Implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan guna tenaga penuh. Implikasi terhadap hasil negara. Cukai pendapatan individu merupakan penyumbang utama kepada pendapatan di Finland, yang mana pengenaan kadar cukai pendapatan yang tinggi menyumbang kepada pendapatan negara yang lumayan dan membolehkan rakyatnya memperolehi pendapatan tahunan yang tinggi, dan pendapatan yang diterima ini akan dikembalikan kepada negara dengan membayar cukai pendapatan individu. Justru, perancangan dan pelaksanaan yang diuruskan oleh sesebuah negara merupakan proses menentukan hala tuju, matlamat dan objektif yang akan dicapai oleh sesebuah negara. Seterusnya, impak kepada hasil pendapatan negara yang tinggi, maka Finland dinobatkan sebagai negara yang mempunyai kualiti hidup yang sempurna dengan pencapaian sistem pendidikan percuma untuk semua rakyatnya. Laporan kebahagiaan dunia pada 2018 juga menunjukkan Finland menduduki tangga pertama di antara 156 negara berdasarkan kepada faktor seperti jangka hayat, kemurahan hati,
sokongan sosial dan kebebasan. Finland juga dipercayai salah satu negara yang paling bersih di dunia dan bebas dengan kegiatan rasuah. Implikasi terhadap agihan semula pendapatan ialah pelaksanaan cukai pendapatan individu yang dikutip oleh seluruh warga Finland dengan kadar yang mahal di dunia membolehkan kerajaan menyediakan pelbagai kemudahan dan fasilitis yang moden dan canggih untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya melalui pengagihan sumber pendapatan yang jelas seperti sistem pendidikan yang percuma dan perkhidmatan kesihatan yang bertaraf dunia. Menurut laporan Global Gap juga, ia telah menilai Finland sebagai negara yang mempunyai hak sama rata tempat kedua di dunia pada tahun 2016. Implikasi terhadap kestabilan harga melalui agihan pendapatan yang adil akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampan kerana melaluinya rakyat boleh meningkatkan tahap kesejahteraannya dan seterusnya rakyat akan berbelanja dan sekaligus meningkatkan tahap penggunaan dalam negara. Finland mengenakan cukai yang tinggi kepada semua rakyatnya kecuali golongan yang berada di bawah garis kemiskinan sahaja yang dikecualikan cukai. Seterusnya, melalui belanjawan yang dinamik, Finland dapat menguruskan peruntukan sumber negara dengan lebih baik dan dapat mengurangkan masalah pengangguran di kalangan rakyatnya serta mengurangkan konflik inflasi di negaranya. Implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan guna tenaga penuh. Keadaan ekonomi di Finland bergantung kepada barangan ekspor yang terbesar di pasaran dunia seperti petroleum, keluli, kayu dan lain-lain yang merupakan sumber ekonomi mereka. Melalui strategi dan peluang serta galakan dalam memberi pendidikan yang sempurna dan terbaik, malah percuma kepada rakyat adalah penting dalam mencari pendapatan negara daripada sumber dalaman itu sendiri, iaitu pelajar. Kesan daripada pertumbuhan ekonomi yang pesat, Finland dapat merapatkan jurang pendapatan di kalangan rakyatnya dengan menyediakan banyak peluang pekerjaan dan ia akan mengurangkan masalah berlakunya pengangguran. Melalui kemajuan ekonomi yang maju dan segala kemudahan yang canggih tersedia, maka ia juga akan menarik lebih ramai pelabur-pelabur asing. Kehadiran dan tarikan kepada pelaburan asing merupakan peneraju ke arah membentuk negara yang maju dalam pelbagai sektor. Sekian, terima kasih.